Kepada pelajar-pelajar tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 pada hari ini, jom kita melihat cara menjawab kertas 2 matematik tahun 2016. Yang keduanya, saya akan berikan kepada kamu dan share kepada kamu input ataupun tips yang penting. Maka jangan ke mana-mana, pastikan kamu tonton video ni sampai ke penghujungnya. Dan kepada yang first time ke video saya, pastikan kamu subscribe dan ikut saya di Facebook UPSR Workshop untuk mendapatkan tips-tips yang terbaru. Okey, kepada pelajar-pelajar tahun 4, tahun 5 dan tahun 6, kembali semula kepada program hari ini ya. So for today saya akan menjawab soalan kertas 2 bagi tahun 2016. Adik-adik, sebelum kamu menonton video ini, saya menggalakkan kamu semua untuk pergi ke bawah ke description, tekan link untuk download kertas 2 matematik UPSR 2016. Cuba kamu jawab dulu. Lepas kamu jawab, kamu boleh semak kemudian dengan saya ya. Okey? Jom kita lihat pada soalan nombor 1. Okey, Raja menunjukkan tanda harga bagi suatu barang. Okey, berapakah bilangan wang kertas 100 yang sama nilai dengan harga barang itu? Okey, nah apa kita buat? Simple sahaja, saya akan ambil harganya RM21 sifar dan saya akan bahagikan dengan RM100. Okey. Dalam bentuk pengiraan pula apa saya boleh buat? Saya akan buat apa? Saya akan ambil RM21 sifar bahagikan dengan 100 ataupun RM100. Saya boleh buat cara potong sifar. Saya akan potong telur ayam, potong telur ayam, potong telur ayam, potong telur ayam. So bakinya tinggal 21. Unit dan unit pun saya boleh potongkan dia ya. Maka jawapannya adalah 21 keping. Okey. Next one. Bundarkan RM6542.70 kepada ringgit yang terdekat. Okey, ada di jumpa kat sini. RM6542.70 sifar. Ringgit ialah dekat depan, belakang ni adalah sen. Okey, now kamu kena ingat tu benda ya. Apabila dia lebih daripada 50 sen, okey? Lebih daripada 50 sen, kamu kena jadikan dia satu kat depan, RM1 kat depan. Kalau 40 sen dan ke bawah, kamu hanya abaikan sahaja. So sekarang belakang sennya menunjukkan lebih daripada 50 sen. Maka saya buat apa? Dekat ringgit itu, saya akan tambah dengan 1. Maka jawapannya akan jadi RM6543. Okey, now. Katakan kamu jawab, jawapannya adalah RM6543.00. Jawapan ni betul juga. Ataupun RM6543, ini pun betul juga. Tetapi kalau buat macam ni, 6543 sahaja, jawapan ni akan jadi salah. Kenapa? Depannya tak ada RM. Okey? Boleh faham ya? Okey, soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2, Raja 2 terdiri daripada petak-petak segi 4 sama yang sama saiz. Nyatakan peratusan bahagian yang berloreh. Okey, now. First step, jom kita kira berapa kotak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka 10 darab 10 ialah 100. Ini jumlah sepenuhnya. So untuk pecahan apa kita buat? Kita akan buat per, bawahnya adalah 100. Yang kita nak hanya yang berloreh, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 per 100. Okey, first step, nak tukar kepada peratus, pastikan bahawa yang ini bawah penyebut itu mesti jadi 100 dulu. Okey, ini 100, maka saya buat apa? Saya akan salin balik nombor di atas, jadikan dia 19%. So jawapannya ialah 19%. Jangan lupa simbol dia ya. Next one. Nyatakan bahagian yang berloreh daripada seluruh rajah kepada nombor perpuluhan. Okay, now. From the pecahan tadi kita buat tu, 19%. Okay, kamu kena ingat, nak tukar pada bentuk perpuluhan, simple sahaja. Pastikan bawahnya ada telur ayam.
kat sini ada 2 telur ayam, saya akan gerakkan 2 kali ke depan. Okey. So jawapannya ialah 0.19. Ataupun daripada peratus, 19%. Adik-adik, peratus nak ke bentuk perpuluhan, kamu hanya perlu gerakkan titiknya 2 kali ke depan. So from behind here, 1, 2, maka ni titik dia 0.19, ni jawapan dia. So cara bentuk pecahan pun boleh, bentuk dalam peratus pun boleh. Jawapannya ialah 0.19. Settle. Soalan nombor 3, 3A. Okey. Kamu diberi 3 kad nombor. Nombor terbesar dibahagi dengan nombor 3 digit. Ini nombor yang terbesar. Okey. Dibahagi dengan nombor 3 digit. Ini nombor 3 digit. Maka apa saya buat? 2, 4, 5, 0 bahagi dengan 100. Ataupun bentuk pecahan dia pula 2, 4, 5, 0 bahagi dengan 100. Ada telur ayam, saya boleh potong dia. Potong telur ayam, potong telur ayam. Potong telur ayam, potong telur ayam. Maka jawapannya adalah 2, 4, 5. Yang pertama sudah habis. Yang kedua, hasil bahaginya. Inilah hasil bahagi tadi. Hasil bahaginya ditolak dengan nombor yang terkecil. Okey, ini nombor terkecil. Maka apa saya buat? Operasi tolak ya. 2, 4, 5. Tolak dengan 5. Dapat jawapannya 2, 4, 0. Ini jawapan terakhir dia. Okey, boleh faham ya? Okey, sambung lagi ya. 3B. Raja 3 menunjukkan jarak dari rumah Adlina ke sekolah. Okey, rumah Adlina kat sini, ni sekolah dia, ni jarak yang diberikan. Okey, soalan apa kata? Nyatakan jarak dalam meter. Okey, bang, jangan tengok sini ya bang ya. Dalam unit panjang, kamu ada kilometer, kamu ada meter, kamu ada sentimeter, dan yang paling kecil, milimeter. Apabila kamu ke kanan, okey, ke kanan ya. Ke kanan, kamu kena gunakan operasi darab. First, 1 kilometer kita ada 1000 meter. 1 meter kita ada 100 sentimeter. 1 cm kita ada 10 mm. Ataupun bentuk pergerakan titik perpuluhan. Kalau kat sini, gerakkan 3 kali ke belakang. Ini gerakkan 2 kali ke belakang. Ini pula gerakkan sekali ke belakang. Okey? Now, kalau ke depan pula. Kalau ke depan, okey, ke depan. Kalau belakang gunakan operasi darab, ke depan kita gunakan operasi bahagi. Yang first, bahagi dengan 10, bahagi dengan 100, bahagi dengan 1000. Okey, ataupun kalau kita nak buat pergerakan perpuluhan, very simple. 1 sifar, saya gerakkan dia depan sekali. 2 sifar, 2 kali ke depan. 3 sifar, 3 kali ke depan. Okey, settle. Okey, now the question is 2 kilometer 18 meter kepada bentuk meter. Now adik-adik tengok sini ya. Ini meter. Cantik. Tak payah buat apa benda lah. Yang ini pula 2 kilometer. Bang, kilometer kita nak ke meter, apa kita buat? Darab dengan 1000. 1 kilometer 1000 meter. 2 kilometer 2000 meter. Maka apa kita buat? 2000 meter tambah dengan 18 meter. Dapat jawapannya 2018 meter. Maka inilah jawapan terakhir dia. Okey. Tapi sebelum tu, jom semak unit dia. Jawapan saya ialah bentuk meter. Yang diminta pun meter. Okey, cantik. Betul. Jangan lupa ya. Pastikan kamu semak balik unit sebelum kamu pergi ke soalan seterusnya. Okey? Okey, soalan nombor 4. Nombor 4 ya. Sata kata menunjukkan kedudukan rumah Amelia dan rumah jiran-jirannya. Okey, itu gambar dia. Sata dia. Okey, cantik. Next one. A. Nyatakan koordinat bagi rumah Amelia. Okey, adik-adik. Sebut sahaja koordinat. Kamu kena ada kurungan. Kena ada koma. Kena ada kurungan. Now, yang depannya selalunya X, belakangnya selalu Y. Nah, tengok sini ya. Rumah Amelia kat sini, saya bawa dia ke X. Saya bawa ke paksi X. Paksi X menunjukkan nombor 2. Next one.
Saya bawa ke paksi Y. Paksi Y. Nombornya 4. Jangan lupa ya adik-adik, selalu ke X dan kepada Y. Okey? Katakan jawapan kamu macam ni. Kurungan 2, 4 sahaja. Ini confirm salah. Ataupun you buat 2,4. Ini pun salah. Pastikan kamu ada bracket, ada koma, ada bracket. Baru dapat markah 1 markah. Okey. Okey, sambung ya. Amelia bergerak dari rumahnya 5 unit mengufuk dan 2 unit mencancang. Setiap unit mewakili 1.5 km. Okey, now. First kali, adik-adik, maksud dia. Kalau kata mengufuk maksudnya ialah pergerakan yang mendatar ataupun pergerakan ke kanan ataupun pergerakan ke kiri. Okey, nama ini merupakan jarak mengufuk. Yang kedua, mencancang ialah pergerakan ke bawah ataupun pergerakan ke atas. Itu namanya mencancang. Dan ini namanya ialah skala. Okey. Now, hitung jumlah jarak dalam kilometer. Okey. Now, dia bergerak 5 unit mengufuk dan juga 2 unit mencancang. Maka jumlah jaraknya ialah 7 unit. 1 unit mewakili 1.5 km. So apa kita buat sekarang ni? 1.5 darab dengan 7. Okey, ini kilometer ya. Maka ini pun kilometer. 7, 5, 35, 3 di atas, 177 tambah 3, 10. Now, saya gerakkan perpuluhan ini keluar sekali, masuk pun kena sekali. Maka jawapannya adalah 10.5 kilometer. Ini jawapan dia. Unit diminta, kilometer, jawapan pun kilometer. Settle. Okey. Tandakan betul kedudukan Amelia yang terakhir. Okey. Okey. Tadi kata apa? 5 unit mengufuk. Maka 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 2 unit mencancang. Maka 1, 2. Ini tempat terakhirnya. Kalau ke atas tadi tu, kalau ke atas tak ada rumah ya, maka tak boleh ya. Maka saya buat ambil yang ke bawah. So, last kali apa mana dekat dia? Dekat rumah Ryan. So, jawapannya lah rumah Ryan. Nombor 5. Siti, adakah jisim awak sama dengan adik saya? Okey, dia kata apa? Siti kata, ya, jisim kami sama. Maksudnya Siti dan juga adik Vicky, kedua-duanya sama jisim. Alright. Tetapi, jisim saya kurang 950 gram daripada jisim awak. Okey, now. Saya buat kat sini ya. Okey, now. Vicky. Vicky beratnya lah 56.57 kg. Alright. Next one. Siti. Siti ya. Okey. Siti jisimnya kurang. Kurang lah apa? Operasi tolak. Tolak berapa? 950 gram. Maka saya buat apa? Saya ambil berat Vicky dulu. Okey. Dan saya tolak dengan perbezaan mereka. Iaitu 950 gram. Faham ya? Next one. Apabila menggunakan sistem unit, pastikan kedua-dua ini sama unit. Okey. So, saya buat sikit nota ya. Now, kg nak ke gram. Kg ke gram. Kg, 1 kg kita ada berapa gram? Kita ada 1000 gram. Ataupun gerakan 3 kali ke belakang. Gram ke kg apa kita buat? Kita akan buat bahagi dengan 1000 juga. Gerakan perpuluhannya ke depan. Now, saya nak ambil kg, maka saya nak buang gram. So, gram ke kg, saya gerak ke depan 3 kali. 1, 2, 3. Okay, so next one. Apa saya dapat? Saya dapat 56.57 kg tolak dengan 0.95 kg. Now, unit dan unit dah sama. Jom kita kira pula sekarang.
So, 56.57 kg tolak dengan 0.95 kg. Sama unit, cantik, kg ke bawah. Next one. 7 tolak 5 dapat 2. 15 tolak 9 saya dapat 6. Sini saya akan kurangkan 1. Kenapa? Saya pinjam tadi kan? Maka 5 tolak 0, 5. 5 di bawah. Okey. Ini merupakan berat untuk Siti. Now, adik Vicky pula. Apa kata dia? Jisim yang sama. Maka adik Vicky pun berat yang sama. Next one. Berdasarkan itu, hitung dalam kg jumlah jisim mereka. Maka jisim Vicky, adik Vicky dan Siti kita kena jumlahkan dia. So, jom kita kira. So, first one. Saya ambil Vicky ya. 56.57 kg. Tambah dengan berat Siti tadi apa kita? Dapat 55.62 kg. Tambah lagi dengan berat adik Vicky. Sama dengan Siti. Maka 55.62 kg. Now saya kena jumlahkan dia. Kg semua kg. Maka kg 7 tambah 2, 9 tambah 2, 11. Okey. 6, 12, 18. 8 di bawah, 1 di atas. 5, 10, 16, 17. 7 di bawah, 1 di atas. 5, 10, 15, 16. Maka berat jumlah mereka ialah 167.81 kg. Unitnya kg, saya pun dapat kg, maka settle. Boleh faham ya? Okey, next one. Soalan nombor 6. Nombor 6 ya. Menunjukkan waktu Aiman tiba di sekolah pada suatu hari. Tiba di sekolah pada suatu hari. Okey, sekarang jam menunjukkan 11.55. Okey, now antara dia AM ataupun PM sahaja. Okey, now. Kamu ke sekolah pagi ke malam? Mesti pagi kan? Takkan pagi malam kot. Cikgu, saya ke sekolah pukul 11.55 PM cikgu. Malam cikgu. Kenapa nak jumpa dengan hantu ke? Aha. So, mesti dalam bentuk AM. Maka 11.55 AM. Okey, now. First question. Tandakan betul kebolehjadian jarum jam dan jarum minit berkedudukan selari pada muka jam itu selepas 5 minit. Okey, after 5 minit. Okey, sekarang pukul 11.55. After 5 minit jadi apa? Jadi pukul 12 betul. Jadi pukul 12. Okey, now. Before that. Apakah maksud selari adik-adik dalam garis? Kamu akan belajar dua jenis garis. Okey. Yang pertama kamu belajar garis selari dan juga garis serenjang. Okey. Now, apakah maksud selari? Selari maksudnya kedua-dua garis itu menunjukkan pada arah yang sama dan mereka tak melintang. Okey. Kalau berserenjang pula, mereka akan melintang pada sudut 90 darjah. Itu maksudnya serenjang. Okey? So ingat ya, selari menunjukkan arah yang sama, serenjang mereka akan melintang pada sudut 90 darjah. Okey. Now, katakan pukul 12 ni. Ini jarum jam, ini jarum minit. Mereka menunjukkan pada arah yang sama. Maka memang dia selari. Maka jawapannya lah pasti. Okey? Next one. Okey, B . B. Aiman berada di sekolah selama 5/1/4 jam. Pada pukul berapakah Aiman pulang dari sekolah? Okey, dia tiba ke sekolah tadi 11.55 AM. Dan berada di sekolah selama tambah 5/1/4 jam. Okey, now adik-adik. Saya nak tukarkan benda ini kepada bentuk jam dan juga dalam bentuk minit ya. Okey, kamu kena ingat. Kalau nak ambil nota ya. Ingat ni ya. 1/4 ialah 15 minit. Okey. 1/2 ialah 30 minit.
Kalau 3/4 ialah 45 minit. Ataupun apa kita buat? Saya akan pecahkan jam ini kepada 4 bahagian. 4 bahagian. Okey. 1/4. Okey. Merupakan 15 minit. So, yang depan adalah jam. Maka 5 jam 15 minit. Now, jom kita buat pengiran. Dalam bab masa adik-adik, cuba gunakan huruf T ni Huruf T, pengiran menggunakan T. Okey. Okey, dalam bentuk T, yang depan ialah jam, belakang ialah minit. Okey, first kali. 11:55 AM. Saya tambah dengan 5 jam 15 minit. Jumlahkan macam biasa ya. 5 tambah 5, 10, 0, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 1 kat sini. Okay. Now, you see here. Dalam 1 jam, kamu ada maksimum 60 minit sahaja. Tapi ini dah lebih. Apa saya buat? Saya akan tolak 60 minit bersama dengan 1 jam. Okay. Maka kat sini 10, kat sini 17. Okay, now see here. Fokus here. Okay. Dekat soalannya tak sebut pun nak sistem 12 jam ataupun 24 jam. So, mana-mana pun betul. So, apa saya buat? Kalau sistem 24 jam, pastikan kamu tulis jam dulu, kemudian nombornya. Okey, nombornya. Ataupun sistem 12 jam. Okey. Kamu tahu tadi jawapannya adalah 171 sifar. Nak tukar pada bentuk 12 jam. Okey. Kamu buat apa? Tolak dengan 12 sifar. Dapat jawapannya 5, 10. Apabila nombornya lebih daripada 12, maka itu ialah dalam bentuk PM. Maka jawapannya ialah 5, 10 PM. 5, 10 PM. Okey adik-adik, yang ini pun diterima, ini pun diterima. Faham ya? Okey, let's continue. Soalan nombor 7. 7 ya. Menunjukkan isi padu air dalam sebuah bekas. Okey. Raja 7 menunjukkan isi padu air dalam sebuah bekas. Nyatakan isi padu dalam ml. Okey, tukar unit pula. Isi padu adik-adik, jom. Liter kepada mililiter. Ke kanan pakai operasi darab. 1 liter ada 1000 ml ataupun gerakan titiknya ke belakang 3 kali. Kalau ml kepada liter, ke depan saya buat apa? Operasi bahagi dengan 1000 ataupun gerakan 3 kali ke depan. Now, kat sini kata 2 liter. Okey, 2 liter. 2 liter. 1 liter 1000 ml, maka 2 liter 2000 ml. Settle. Okey, ml, ml. Pastikan jangan lupa ya, unit mesti ada. Okey. Okey. B. Zain mengeluarkan 1/4 daripada air dalam bekas itu. Keluarkan berapa? 1/4. Dia buat apa? Dia keluarkan ya. So, yang asalnya kita ada, dia minta 1/4 kan? 1/4 daripada asalnya ialah 2000 ml. So, apa saya buat? Saya kena bahagi 4, dapat 1. Bahagi 4, dapat 5. Ada sifar-sifar. 1 darab 500 ialah 500 ml. Ini merupakan isi padu yang dikeluarkan. Nah, soalannya. Hitung isi padu dalam liter baki air dalam bekas itu. So, yang asalnya kita tadi, kita ada 2000 ml. Dan yang dikeluarkan ialah 500 ml. Saya hanya perlu buat apa? Saya hanya tolak sifar 15. So, jawapannya ialah 1500 ml. Okey? Boleh faham ya? Sambung. C. Baki air dalam bekas itu dituangkan ke dalam 4 buah bekas R, S, T dan U. R, S, T dan U. Okey. Hitung isi padu air dalam ml dalam bekas R. Okey, R menunjukkan bekas yang penuh ya. Yang R penuh, S penuh, T separuh, U separuh. Okey, now.
Ini merupakan soalan bentuk kebat. Kenapa adik-adik kena fikirkan untuk menjadikan mereka semuanya penuh. Ini separuh, saya tuang kat sini jadi apa? Jadi penuh. Maka ini saya boleh abaikan. Tadi bakinya 1500 ml. Saya bahagikan dengan 3 bekas. Kenapa 3 bekas? Kerana separuh kat sini saya telah tuangkan dalam bikar T. So, saya buat apa? Saya buat pengiraan dia. 1500 saya bahagikan dengan 3. Okey, 5, 15. Okey, sifar. Habis. Maka jawapannya ialah 500 ml. Okey, tapi okey. Dia minta dalam bentuk ml, ini pun ml. Oh, cantik habis. Nombor 9. Raja 9 menunjukkan jarak dari rumah Mimi ke kedai dan ke sekolah. Okey, rumah Mimi, ini kedai, ini sekolah ya. Nyatakan nisbah jarak dari rumah Mimi ke kedai kepada jarak dari rumah Mimi ke sekolah. Okey, so first ke kedai, then ke sekolah ya. Mimi ke kedai ialah 2 kilometer dan Mimi ke sekolah ialah 5 kilometer. Dalam bab nisbah kamu tak payah sebut unit ya. Maka saya boleh abaikan unitnya. So jawapannya apa? 2 nisbah 5. Ini jawapan dia. Okey. Next one. B. Mimi mengambil masa 6 minit untuk mengayuh basikal setiap 1 km. 1 km 6 minit. Okey. Dia bertolak dari rumah ke kedai pada pukul 1.30 PM. Okey. Dia bergerak daripada rumahnya 1.30 PM. Jaraknya 2 km. 1 km 6 minit. Maka kalau 2 km 12 minit. Okey. Ni info-info dia ya. Okey. Selepas 15 minit berada di kedai. Kat kedai berapa minit? 15 minit kat kedai. Dia bertolak balik ke rumahnya dengan tempoh masa yang sama iaitu 12 minit. Pukul berapakah dia tiba di rumahnya? Okey, operasi jom kita buat ya. Okey, jangan lupa masa gunakan huruf T. Jarak dan juga masa. Okey, first kali bergerak daripada rumahnya 1.30 PM. Basikal selama 12 minit. Kat kedai 15 minit. Balik lagi ke rumahnya 12 minit. Saya hanya perlu jumlahkan dia. Okey? Okey, apa saya buat? 5 tambah 2 7 tambah 2 9. Okey? 3 4 5 6 6. Sini 1. 1 jam maksimum ada 60 minit. Maka saya buat apa? Saya tolak dengan 60. Saya akan tambah dengan 1. Okey, maka sini dapat 9, sifar sini 2, iaitu pukul 2.09 PM. Okey, so what I do here is very simple. Saya akan buat apa? Saya akan tulis ni 2.09 PM. Dan ini pun sama ya, tak sebut nak bentuk sistem 12 jam ke 24 jam ke, tak sebut. Maka 2 jam pun betul ya. Okey, settle. Okey, number 10. Number 10. Raja 10 menunjukkan 3 kad yang sama saiz. Setiap kad itu masing-masing dibahagi kepada beberapa bahagian yang sama besar. Okey, pecahan dia. First kali, R 1/4. S 1/2. T 1, 2, 3. 3/8. Okey, so itu pecahan dia. Hitung jumlah pecahan bahagian yang berlorek daripada ketiga-tiga kad itu. Okey, jumlah maksudnya operasi tambah. So, 1/4 tambah dengan 1/2 tambah dengan 3/8. Langkah pertama, pastikan samakan penyebut dia. Paling besar nombor 8, maka 4 darab 2 dapat 8. Maka atas pun darab 2. Sini 2 darab 4 dapat 8. Ini pun dengan 4. Maka jawapannya ataupun pengiraan dia 2/8
tambah dengan 4/8 tambah dengan 3/8. Now, penyebutnya sama kan? Maka penyebutnya 8. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 3, 9. Okay, so ini pecahan tidak wajar. Dalam bab pecahan, jawapannya mesti bentuk wajar ataupun pecahan bercampur. Siapa saya buat? Saya kena buat operasi bahagi. 1, 8 bagi 1. Pecahannya ikut arah jam ya. So, nombor yang paling atas 1, yang kat bawah 1, penyebutnya 8. Ini jawapan dia. Okey, jangan lupa ya. Okey, B. Daniel perlu melorek beberapa bahagian lagi pada kad yang berlabel T supaya jumlah bahagian yang berlorek daripada ketiga-tiga kad itu ialah 1/2. Tadi kita kira dapat apa? 1/8. Okey. Tadi kita dapat 1/8. Tapi sekarang ni nak apa? Nak jumlahnya 1/2. So, cari bezanya pakai operasi tolak ya. So, 1/2 tolak dengan 1/8. Okey. Hitung pecahan bahagian tambahan yang dilorek oleh Daniel. Dia nak apa? Dia nak bentuk pecahan. Okey, tolak. Penyebut yang berbeza, ini paling besar, maka 2 darab 4 dapat 8. Ini pun dengan sifar 4, maka 1/4/8 ditolak dengan 1/8. 1 tolak 1 dapat sifar, 4 1 dapat 3, maka 3/8 jawapan terakhir dia. Okey. C. Lorekkan bahagian tambahan yang perlu dilorek lagi oleh Daniel. Okey, now. Dia minta kita tambahannya adalah 3/8. Penyebutnya 8, bahagiannya pun ada 8, maka lorekkan lagi 3. Maka saya lorek 3, saya lorekkan 3, saya lorekkan 3. Itu jawapan dia. Okey. Raya 11 menunjukkan sebuah bentuk 3 dimensi yang dibina oleh Kumar. Namakan bentuk 3 dimensi itu. Okey, now. Dalam bentuk 3 dimensi, kamu akan belajar 2 jenis bentuk. Yang pertama, kamu akan belajar bentuk kubus. Yang kedua, kamu belajar bentuk cuboid. Okey, kubusnya bentuk segi 4 sama. So, sisinya setiapnya sama sisi. Okey. Yang kedua, bentuk cuboid macam bentuk kotak kasut. Okey, dia panjang sikit. Okey. Ini ialah bentuk cuboid. Okey. So, kalau semua sisinya sama, so namanya ialah kubus. Next one. Okey, soalan nombor 11B. Jeffrey telah membina sebuah lagi bentuk 3 dimensi yang sama seperti yang ditunjukkan dalam rajah 11. Panjang setiap tepinya adalah 25% lebih panjang. So, kalau dengar sini, kalau lebih panjang, maksudnya operasi tambah dia semakin panjang kan? So, daripada panjang asal iaitu 8 cm ya. Okey, hitung isi padu dalam sentimeter padu bentuk 3 dimensi itu yang dibina oleh Jeffrey. Okey, now. Jom. First kali 25% daripada panjang asalnya iaitu 8 cm. Okey. Depan itu saya boleh kecilkan, saya bahagi 25, 1 bagi 25 dapat 4, maka 1/4 darab 8 cm. Next one, 4 bahagi 4 1, 8 bahagi 4 2. 1 darab 2 dapat 2 cm. Ini merupakan tambahan panjang dia ya. So what we do now? Kita akan buat apa? Tambah dengan asalnya iaitu 8 cm. Maka panjang barunya ialah 10 cm. Okey. So next one apa dia minta? Dia minta kita buat apa? Hitungkan isi padu. No. So now apa kita buat isi padu? Formulanya isi padu ialah panjang darab lebar darab tinggi. So now panjang barunya ialah 10 cm darab 10 darab dengan 10. Dapat jawapannya 1 sifar cm padu. Kenapa padu? Merupakan isi padu ya. Okey, ini merupakan isi padu yang terbaru. Maka jawapannya adalah 1000 cm padu. Okey, habis. Next one.
Hitung jumlah isi padu dalam sentimeter padu kedua-dua bentuk 3 dimensi yang dibina oleh Kumar dan Jafni. Okey. Jafni yang baru tu dia buat 1000 cm padu. Now, untuk yang Kumar pula. So, kita ulang balik sekali lagi. Isi padu sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Maka 8 darab 8 darab 8. Dapannya 512 cm padu. Okey. Ini isi padu Kumar. Ini isi padu Jafni. Maka sekarang apa kita buat? Kita hanya perlu jumlahkan. Maka 1,000 cm padu tambah dengan 512 cm padu. Okey. So, cm kuasa 3, maka 1512. Ini merupakan isi padu yang terbaru. Maka jawapannya adalah 1512 cm padu. Okey? Boleh faham ya? Dan kamu kena ingat ya bahawa ada beberapa unit kamu kena ingat. Contohnya sini ya. Ini sikit nota. Okey, first kali kita akan belajar perimeter. Okey, nampak perimeter biasanya akan gunakan unit sentimeter saja. Tak ada apa-apa kuasa kat sini ya, tak ada kuasa. Okey. Next one. Kita akan buat luas. Luas demi unit dia ialah cm persegi. Okey. Dan juga ketiga, isi padu iaitu cm padu. Yang keempat, kita akan belajar luas permukaan, itu pun merupakan cm persegi. Kenapa persegi? Ini merupakan luas, ini pun merupakan luas. Maka dua-dua ni luas, sama unitnya iaitu cm persegi dan juga cm persegi. Okey. Okey, soalan nombor 12. Piktograf menunjukkan bilangan kereta yang dijual oleh sebuah syarikat dalam tempoh 4 bulan. Okey, 4 bulan ya. 4 bulan. Okey adik. Kalau kamu dapat soalan bentuk piktograf, pastikan kamu kira dulu ya. Kat sini ada 2, kat sini ada 4, kat sini 3, kat sini ada 4. Okay, next one. Tengok bawah ini menunjukkan unit dia. Satu buah kereta mewakili 2 buah kereta. Maka saya buat apa? Darab dengan 2, saya dapat sini 4. Darab 2 dapat 8. Darab 2 dapat 6. Darab 2 dapat 8. Dan kalau boleh cuba jumlahkan dia. 10, 18, 26, 26. Kat sini 4, 8, 10, 13. 13. Okay, now. Apakah nisbah bilangan jualan kereta pada bulan Januari kepada jumlah jualan keempat-empat bulan itu? Pada Januari, dia telah menjual sebanyak 4 buah kereta. Dan jumlahnya adalah 26. Dalam nisbah, kamu kena cuba kecilkan. Maka saya akan cuba bahagi dengan 2 ya. Bahagi 2 saya dapat 2. Bahagi 2 saya dapat 13. Maka ini jawapan dia. Okey, yang B. B ya. Sebuah kereta berharga RM40,000. Okey, kereta harga dia RM40,000. Next one. Harga sebuah lori bersamaan dengan 2 buah kereta. So, lori tu harganya 2 buah kereta iaitu 2 darab dengan harga kereta ialah RM40,000. So, jumlahnya adalah RM80,000 untuk setiap lori. Sebuah syarikat memperuntukkan RM265,000 untuk membeli 3 buah lori. Baki wang digunakan untuk membeli sebuah kereta. So, nak beli 3 buah lori dulu, bakinya nak beli kereta. Adakah wang itu mencukupi? Buktikan. Okey, now. First kali apa kita buat? Kita nak tengok lori dia. Harga lori ialah RM80,000. Dia beli 3 unit. Maka saya buat darapan dia. Dapat RM240,000. Dia memperuntukkan RM265,000. Saya akan tolak dengan harga lori dulu. Dapatkan dia punya baki dia. Okey. So, 0,0,5, 2. Maka bakinya ada 25,000. Now, harga kereta ialah RM40,000.
Duit baki ada RM20,000, RM25,000. Cukup tak nak beli kereta? Tak cukup kan? Maka jangan lupa ya, lepas kamu dah kira, pastikan tulis baki wang tidak mencukupi. Okey, pastikan soalan bentuk buktikan mesti kena tulis ayat ya, dan juga buktikan mesti tunjukkan jalan kira yang penuh. Ini pun dikira sebagai jalan kira. Okey. Nombor 13. Raja 13 menunjukkan wang simpanan Rania. Okey, hitung jumlah wang simpanan Rania. Okey, saya buat pengiraan terus. RM 100, RM 100, RM 10, RM 50, RM 1, RM 5. Okey, saya jumlahkan dia. Kat sini 6, kat sini 6, kat sini 2. Maka jumlahnya ialah RM RM266. Okey, B. Pilih 3 item berlainan yang boleh dibeli oleh Rania dengan menggunakan jumlah wang simpanannya, iaitu RM266. Okey. Dan menerima baki yang paling rendah. Okey, baki yang paling rendah ya. So ni gunakan cara teka lah. Okey, nah first sekali ya. Kalau saya nak beli baju, harga dia 185. Okey, saya kena ambil 3 item. Tapi ini pun dah cukup mahal. Kenapa? Saya tambah dengan item lain mesti dah melebihi 266. Maka saya tahu bahawa baju itu saya tak boleh pilih. Yang kedua mahal, saya boleh ambil bag. So saya ambil bag. So bagnya harganya RM146. Okey, saya ambil bag. Yang kedua, saya ambil pula seluar. Seluarnya harga RM11 Okey, now jumlahnya dah jadi RM256. Okey. So one more item. So 256 ini yang saya boleh ambil. Maka saya ambil RM9. RM9 jumlahnya jadi RM265. Masih lagi di bawah simpanan dia. Maka jom tengok baki berapa. So RM266 saya akan tolak dengan RM265. Dapat baki RM1. Ini jawapan dia. Kenapa? Dia minta hitung jumlah harga barangan yang boleh dibeli. Ini jumlah harga dia. Dan juga baki wang yang akan diterima. Ini baki wang yang akan diterima. Okey. Okey, nombor 14. Jadual 14 menunjukkan barangan yang dibeli oleh Encik Azim di sebuah pasaraya. Okey. Kamu nampak kat sini ada bentuk jadual. Okey, kalau boleh cuba kita tengok dia punya kuantiti dia ya. 1 kg setiap paket, beli 16 paket, maka jumlah yang dibeli ialah 16 kg kan. Next one. Dia setiap paket 4.5 kg, dibeli 10 paket. Maka saya buat pengiraan dia. So tepungnya 4.5 kg, saya beli 10 paket. Maka 5 bahagi 5 1, 10 bahagi 5 2, 4 dah 2, 8 kg. Maka kat sini ialah 8 kg. Next one, beras 10 kg, dibeli 4 paket, maka kamu tahu dia ialah 40 kg. Next one, minyak masak 0.5 kg, 1 paket, maka dibeli 8 paket. Okey, so apa saya buat? 0.5 darab dengan 8 paket. Maka 0, sini 4, maka sini 4. Saya keluarkan sekali, saya masuk pun sekali, maka 4 kg. Okey. Kita dah lengkapkan jadual itu kan. Nah, tengok soalan dia pula. Berapakah jumlah jisim tepung yang dibeli oleh Encik Azim? Tepung. Sama juga balik, sama pengiraan dia ya. Same answer here. Okey, maka saya buat apa? 4/5 kg darab 10. 5 bahagi 5 1, 10 bahagi 5 2, 4 darab 2, 8 kg. Okey, settle. Next one. Encik Azim menyumbang semua barang yang dibeli kepada 4 buah keluarga secara sama banyak. Lengkapkan carta palang yang mewakili jisim setiap barangan yang disumbangkan kepada setiap keluarga. Satu keluarga ya, bukan 4 keluarga ya. Setiap keluarga. Maka kena bahagi dengan 4. Okey.
yang gula dah buat, kita tengok pada tepung. Tepung jumlahnya ialah 8 kg. Bahagi dengan 4 keluarga. Maka 8 kg saya bagi dengan 4 keluarga. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Maka 2 kg. Saya hanya perlu tandakan pada 2 kg. Next one. Beras dibeli 40 kg. Beras 40 kg. 40 kg kan? Maka saya buat apa? 40 kg. Saya bahagikan dengan 4 keluarga. Saya dapat sini 10 kg. Maka 10 kg. Saya ambil yang beras. Saya tandakan kepada 10 kg. Next one. Minyak masak. Jumlahnya tadi 4 kg. Okey, maka 4 kg saya kena bahagi dengan 4 keluarga. Bahagi dengan 4, potong-potong 1, maka 1 kg. Yang atas ni 2, maka ini ialah 1. Okey. Okey, next one. Soalan last kali, nombor 15. 15, Raja 15 menunjukkan sebuah bangunan kediaman bertingkat. Setiap tingkat mempunyai ketinggian yang sama. Okey. Hitung tinggi dalam meter setiap tingkat bangunan itu. Adik-adik tengok sini Kita ada berapa tingkat? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tingkat. Jangan tengok ini Tengok semua 6 tingkat ataupun kira sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tingkat. Maka apa kita buat? 24 meter saya bahagikan dengan 6 tingkat. 6 bahagi 6 1. 6 bagi 24 dapat 4. Maka 4 meter untuk setiap tingkat. Okey. Next one. Bangunan itu mengandungi 250 unit kediaman. 30 unit itu tiada penghuni. Penggunaan air setiap unit ialah 150 liter dalam sehari. Hitung isi padu dalam liter air yang digunakan oleh seluruh unit kediaman yang berpenghuni dalam sehari. Okey. Jumlah unit ada 250 unit, yang tiada penghuni ialah 30. Maka yang ada penghuni 220 unit. Satu unit menggunakan 150 liter, kita ada 220 unit, betul? Maka apa kita buat? Kita ambil 2 sifar darabkan dengan 150 liter. Okey. Okey, saya boleh buat apa? Saya akan boleh abaikan sifar dulu. 5, 2, 10, 1, 5, 2, 10, 11, 2, 2. Okey, 2, 2. Okey, maka 3, 3 sifar. Ada 2 telur ayam lagi ni kan? Tambah lagi 2 telur ayam, maka 33,000 liter. Jawapan dalam bentuk liter, ini pun liter, maka settle. Okey adik-adik, saya berharap hari ini saya telah membantu anda untuk menjawab kertas 2 Matematik UPSI 2016. Dan juga kepada pelajar-pelajar yang ingin belajar secara lebih mendalam, jangan lupa untuk layari www.yppm.edu dan ikuti episod-episod saya. Di sana saya akan mengajar kamu mengikut topik-topik matematik dan juga cara dan juga teknik menjawab soalan matematik mengikut setiap topik. Saya akan uploadkan beberapa video lain dalam channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe dan ikuti saya di channel YouTube ini. Jika kamu ada sebarang soalan, jangan lupa untuk komen di bawah dan saya akan jawab setiap soalan itu. Okey adik-adik, saya akan berjumpa kamu di video yang seterusnya. Maka jumpa lagi, bye-bye.